warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat, nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fafahhamnaha Sulaiman qul lam atina hukma wa 'ilma sakharna ma'a dawlil jibali yusabbihna wa tulqunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun ya rabb Ibrahim ya Muhammad sallallahu alaihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahma wa hikmata wal aqla wa hazbi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal alifin, rzuqna fahman nabiyyin wal ulama'il amilin, huzzal mursalin wa imamil muttaqin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan nikmatnya yang mana kita duduk dalam ketaatan kepada Allah. Ini suatu rahmat daripada Allah, suatu kebelah kasihan Allah kepada hamba-hambanya. Bila ada belah kasihan Allah, maka sudah tentulah ada keberkatan hidup daripada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa membimbing hamba-hambanya yang sentiasa nak mencari redha Allah dan sentiasa nak mendapat kerana Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini iaitu Al-Muwa'idul Badi'ah, yang kitab yang bernama Al-Muwa'idul Badi'ah. Itu kitab memberi peringatan, pengajaran yang indah-indah, yang mana ulama yang karang kitab ini, ulama Aceh, dia mengambil pengajaran daripada Al-Quran, daripada sahabat Nabi, daripada Nabi SAW sendiri, daripada para kekasih-kekasih Allah, yakni di kalangan para awliya, wali-wali Allah, dan begitu juga di kalangan ulama al-amiliyin, ulama yang beramal dengan ilmunya. Jadi semua waktu tu yang ambil kata-kata tu diletak dalam kitab ini, yang dinama kitab ini Al-Muwa'idul Badi'ah, iaitu pengajaran yang indah-indah yang disebut oleh para ulama, seperti mana disebut dalam kitab ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-39, berkata waliullahu ta'ala yang bernama Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala, lalu aku pada menyatakan suatu masalah kepada 4,440 mimbar, maka tiada aku dapati akan jawapannya. Maka hairanlah diriku. Kemudian maka aku masuk pada Kaabah, maka aku jabat akan pintunya, yakni aku kentuk pintunya. Maka aku berkata, ya Tuhanku, apakah suatu selamat agama? Maka menyuruh orang yang menyuruh, hei Aba Yazid, selamat agama di dalam memelihara kesempurnaan janjimu dengan janji Tuhanmu. Maka aku berkata lagi, yakni Abu Yazid, hei Tuhanku, apa suatu yang selamat iman? Maka menyuruh orang yang menyuruh, hei Aba Yazid, bermula selamat iman itu di dalam memelihara akan lisan daripada dusta dan daripada mengumpat dan daripada berkata-kata yang sia-sia yang tidak memberi faedah kepada akhirat. Maka aku berkata lagi, hei Tuhanku, pada apa suatu roh dan apa suatu selamat roh dan badan? Maka menyuruh orang yang menyuruh, hei Aba Yazid, bermula selamat roh dan badan itu di dalam meninggalkan segala keinginan dunia dan segala kelazatannya yang dunia. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-39
yang mana berkata waliullah namanya Abu Yazid Al-Bustan, yang kita telah cerita dah sedikit pada minggu lepas. Abu Yazid, nama dia adalah Taifu bin Isa Suluhannya. Itu yang mana dia ni adalah anak kepada bangsawan, seorang yang hebat, pemimpin. Dia anak kepada pembesar-pembesar di Bastam, yakni di pertengahan Iran, di negeri Iran tu. Itu Abu Yazid tu. Jadi walaupun ayah dia seorang pembesar, orang yang hebat, nisbah kemasyhuran, nisbah harta, apa lagi ada pada ayah dia Abu Yazid Al-Bustan tu. Tetapi Abu Yazid sentiasa memandang belah kasihan kepada orang yang fakir miskin, dan Abu Yazid juga sentiasa zuhud hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dia tidak bergantung kepada barang-barang yang dimiliki, tetapi dia lebih bergantung pada barang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Abu Yazid ketika itu dia banyak berguru. Dia antara guru dia nama Abu Ali As-Sindi, yang mana guru itu mengajar ilmu fiqh, ilmu tauhid, banyak lagi lah ilmu-ilmu lain. Dan dalam imam iaitu Abu Yazid juga, dia menyatakan bahawasanya ketika dia menjalan proses zuhud, dia kata selama 13 tahun aku duduk jalan zuhud ni. Dan dia juga mengembara di belah Syam, di pasir-pasir pegunungan, dan dia hanya tidur sedikit dan makan sedikit. Ini sifat para awliyaillah. Para kekasih Allah tidur mereka tidak banyak. Para kekasih Allah di kalangan awliya, mereka ini hanya makan sedikit, makan tidak melampau. Itu semua orang-orang yang nak menjalan hati ke haratillah, itu di antaranya. Dan dia juga, sehingga dia pengikut dia juga ada menyebar ajaran Abu Yazid Al-Bustan yang dikatakan sebagai tarikat Taifuriyah. Ni ambil daripada bangsa, yang ambil daripada nama Abu Yazid itu sendiri. Dan begitu juga dia ambil nama Taifuriyah, tarikat dia, yang mana tarikat dia ini beramal di kalangan orang-orang yang beramal kesufian, beramal seperti mana tarikat ini masyhur sangatlah di Maghribi, di Maroko, mana lagi di Tunisia, di Bangladesh, banyak lagi. Itu di antaranya. Adapun belah kita ni, kita banyak mengambil pengajaran yang indah-indah, yang perjalanan kesufian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kubur dia juga diletak di maqam di Bustan, pertengahan Iran tu. Itu di antaranya. Yang mana Abu Yazid menyatakan, kalaulah 13 tahun aku menjalani kezuhukan, walaupun ayah aku seorang pembesar, seorang pemimpin yang hebat, tetapi aku menjalan kezuhudan ini selama 13 tahun. Dan aku juga iaitu disebut oleh dalam kitab ini, selama 13 tahun aku cermin akan diri dia. Dan dia kata 12 tahun aku duk cermin sama diri aku. Aku duk bakar semua nafsu aku. Nafsu aku hak mana hak liar, aku rendahkan dia. Dan aku sentiasa mencerminkan diri aku, yakni aku sentiasa suluh kepada diri aku, hak mana aku tak cukup amal. Sebab itulah kata-kata Abu Yazid pernah berkata, Abu Yazid bila waktu pagi, dia kadang-kadang dia sama dengan Ibn Adahan juga, dia bila waktu pagi dia akan berfikir, dia akan berfikir iaitu apakah aku nak buat pada hari ini, apakah amalan aku hak dulu, hak kemarin aku buat macam mana. Sebab itulah kata-kata Abu Yazid pernah, ada kata-kata hikmah Abu Yazid Al-Bustan. Dia kata apa? Orang-orang yang berakal, orang-orang yang bodoh itu adalah orang yang di waktu pagi dia akan berfikir apa yang dia nak buat. Adapun orang yang berakal, dia akan berfikir apakah yang perlu dia buat untuk Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah akan buat kepada dia. Itu kata-kata Abu Yazid Al-Bustami. Itu di antaranya. Dia kata 12 tahun aku duk menjalani
dan dia juga hebat dengan kata-kata dia, seperti mana dalam kitab ini, dalam kitab kita ini juga ada nakal kata-kata Abu Yazid Al-Bustami. Tu betul banyak lagi lah nak cerita dalam kitab. Maknanya kalau nak tahu lebih lanjut berkaitan Abu Yazid ni, ada suatu kitab Arab namanya Hilyatul Awliya, menghidup kisah-kisah para awliya, kekasih-kekasih Allah, yang mana dalam kitab Arab itu disebut hanya ada 12 jilid menceritakan kisah semua para wali-wali kekasih Allah. Memanglah kita disuruh mengambil tauladan daripada orang-orang terdahulu. Berkata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, hendaklah kamu menjadikan orang-orang terdahulu sebagai tauladan ikutan kamu. Jangan kamu mengambil tauladan orang-orang yang sezaman dengan kamu. Mungkin kamu merasakan dia sesama kamu, tak ada jadi masalah. Itu di antaranya. Itu kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata, kalaulah kamu nak lebih takrib dengan Allah, lebih menjaga hati kamu, lebih rajin kamu ibadah pada Allah, kamu ambil kisah tauladan orang dulu-dulu. Macam mana? Kisah para wali-wali Allah, bagaimana mereka ni dekat dengan Allah, bahkan menjadi kekasih Allah, bagaimana kita kena ambil ketahui. Kalau kita Hilyatul Awliya itu sangat cantik lah, comel molek lah. Ataupun satu kitab lagi Tazkiratul Awliya, memperingati kekasih-kekasih Allah. Ataupun karangan kita Syazili Al-Ashqa'u Awliya, banyaklah kitab menceritakan kisah para wali-wali Allah. Payah saya nak cari kitab bahasa Arab, nak terjemah payah pula begini. Boleh dah, buku ni terjemah pun banyak dah. Banyak kita pergi dakilah kalau di Kota Baru, Jaafar Rawah di Kota Baru tu, kita kitab tengah Kota Baru tu, banyak buku dah sedia dah, kisah para wali-wali, banyak. Boleh dah begitu, insya-Allah selamat. Dia tidak ada keraguan. Itu di antaranya. Ataupun ambil kitab Arab Hilyatul Awliya, Tazkiratul Awliya, menceritakan kisah wali-wali terdahulu. Tetapi lebih mendalam kisah para wali-wali Allah, perjalanan mereka ini dengan Allah, dengan kehidupan dunia, dengan dia bakal menempuh negeri akhirat, bakal menempuh alam kubur. Banyak dicerita dalam kitab Arab Al-Hilyatul Awliya. Tapi sekurangnya kita tahu, sekurangnya ada kitab Rumi pun, buku Rumi pun alhamdulillah dah banyak. Sebab Imam Ghazali kata kamu kena ambil contoh tauladan orang dahulu. Bukan kita tak boleh nak ambil contoh tauladan orang zaman sekarang, ataupun ulama sezaman kita, ataupun orang yang soleh sezaman kita. Kita boleh ambil. Tetapi kadang-kadangnya kita dikatakan musyaqqah, maknanya musyaqqah nafs, kita musyaqqah terhadap diri kita. Mungkin kita akan kata, oh dia ni gitu saja ibadah dia, kata begini, begitu saja dia ni. Jadi sentiasa mencari kelemahan dia, mencari kelemahan tu. Tetapi bila kita mengambil orang sezaman dahulu, maka lebih tahqiq. Bukan kita kata zaman sekarang ni tak ada orang soleh, bukan zaman sekarang ni tak perlu ambil di kalangan, bukan. Ada zaman sekarang ni, tetapi mestilah pengajaran yang liku-liku kehidupan yang payah adalah orang-orang zaman terdahulu, di kalangan para sahabat, di kalangan tabi'in. Itu di antaranya. Sebab Abu Yazid, kalau kisah dia banyak, cerita dia, kisah Abu Yazid banyaklah. Itu di antaranya. Salah satunya kisah dia juga dalam kitab Hilyatul Awliya, dia cerita ketika dia beribadah pada Allah, orang berkata pada dia, wahai Abu Yazid, aku tengok ulama-ulama sufi terdahulu, sebelum daripada kamu, bila mereka nak beruzlah dengan Allah, mereka nak berkawan dengan Allah, nak berkasih dengan Allah, mereka akan mengembara kurung pasir ke kurung pasir sini. Dia pun berkata mudah saja Abu Yazid kata, aku tetap duduk di tempat aku ni, Baston, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berada di mana sahaja. Bahkan aku duduk di Baston, aku boleh zuhud, aku boleh hati aku jaga dengan hubungan dengan Allah, maka aku tetap sampai juga ke hadratillah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada aku, kata Abu Yazid Al-Bustami. Itu di antaranya kisah Abu Yazid, begitu panjang ceritanya.
Cuma kita nak tengok apa yang disebut oleh Abu Yazid di dalam kitab ini, iaitu kitab Al-Muwa'itul Badi'ah, pengajaran yang ke-39. Berkata waliullah, iaitu yang bernama Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala, lalu aku pada menyatakan suatu masalah kepada 4,440 mimbar. Yang mana Abu Yazid kata, suatu hari aku pergi setiap masjid ni, aku duduk kawasan mimbar. Tujuan aku duduk kawasan mimbar ni sebab aku nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak bercakap dengan Allah. Jadi aku pergi sebanyak mimbar tu 4,440,000 mimbar ni. Aku pergi, kata Abu Yazid. Aku duduk atas mimbar, aku ketuk mimbar. Aku kata, mana Allah ni? Aku nak bercakap dengan Allah. Bila begitu aku pula pergi lepas tu aku pun berasa hairan. Maka tiada aku dapat jawapan. Tak ada jawapan pun, Allah tak jawab. Maka hairan diri aku. Kemudian aku masuk pada Kaabah. Bila begitu aku masuk pada Kaabah. Kata Abu Yazid, aku masuk pada Kaabah. Nak masuk itu bila Kaabah, aku ketuk pintu Kaabah. Aku pun berkata, Tuhanku, suatu selamat agama. Apa suatu selamat agama? Dia tanya begitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud bercakap dengan Allah ni bukan bercakap cara kita ni. Tak boleh gitu. Ilmu tauhid kata dah la lil huruf, tidak bersuara, tidak berhuruf. Allah tu tidak. Tapi orang panggil sebagai ketuhanan, suara ketuhanan sir di dalam hati seorang aulia. Hanya para aulia saja tahu. Orang yang sampai ke makam-makam tertentu, bila Allah Subhanahu Wa Taala ilham kepada dia, Allah Taala bercakap, maka ilham melalui percakapan ketuhanan sir tu, bukan cakap cara kita bercakap begini, tak boleh begitu. Hatta kita akan bercakap dengan Allah dalam syurga pun, kita duduk di atas dunia sekarang ni, kita tak boleh kata, bakal suara Allah begini, aku nak cakap dengan Allah dalam syurga lagi. Ada. Kita dalam syurga pun kita akan bercakap dengan Allah yang mana suara Allah tu layak bagi dia, bukan layak bagi kita. Kalau layak bagi kita, kita akan buat ukuran selalu. Suara ayam begini, suara monyet begini, suara kambing begini, suara gini, suara jin begini, suara iblis gini, kita dapat ketahui. Itu di antaranya. Adapun suara Allah, la yatasawwaru fil aqli, barang yang sama sekali tidak boleh tergambar pada akal. Adapun Abu Yazid ni, dia bercakap dengan ketuhanan, dan kita tahu dah apa yang disebut oleh para ulama. Ilham itu ada 3. Ilham ketuhanan, ilham iaitu daripada malaikat, ilham daripada syaitan. Ilham daripada malaikat ialah di kalangan orang-orang yang soleh, yang seperti mana Rasulullah sebut dalam hadis, iaitu wa'adun bil khair wa saddaqal bil khair. Ilham di kalangan orang-orang soleh ini, ada suara akan dengar ilham di hati ini, suruh melakukan kebaikan. Kita berasa nak buat kebaikan, kita nak buat kebaikan, itu ilham daripada malaikat. Daripada ini khusus bagi orang-orang soleh. Adapun suara ilham daripada Allah, ketuhanan, orang panggil suara ketuhanan, itu hanya para wali-wali kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Suara sir hati dia ni, sebab dia lebih panggil insanul kamil, ataupun dikatakan sebagai hakul yakin, iaitu ketuhanan dia itu lebih jelas dengan Allah, bersih, la ada hijab, tidak ada hijab. Kalau kita buat ukuran dengan suara tu, tak boleh. Sebab kita makam orang berjalan ni, tak sampai lagi makam tu. Hanya suara ketuhanan itu milik Allah, diberi kepada orang-orang wali saja, kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang hebat-hebat. Itu di antaranya orang yang sampai ke makam-makam fana hok hebat dah tu. Tu hok yang sir dengan Allah Subhanahu Wa Taala jelas dah tu. Tu hak macam Abu Yazid, Syekh Qadir Jalani, banyak lagi suara-suara ketuhanan.
Dan sebab itulah kalau kita lihat para wali-wali Allah, Allah memberi maksum pada dia. Bukan maksum dikatakan sebagai para nabi, tidak. Tapi nisbah perjagaan Allah tu terhadap dia tu, Allah jaga dia. Bukan dia tidak buat salah, dia tetap buat salah. Ada pun para nabi, maksum para nabi, mereka ini tidak melakukan kesalahan, maksiat sama sekali. Tetapi para wali dikatakan sebagai maksum juga, yakni nisbah Allah pelihara dia, nisbah ada tegaran suara sir, suara ketuhanan dalam hati dia. Ini hanya kita cuma cerita saja. Ada pun orang wali-wali kekasih Allah dia dapat ketahui. Itu di antaranya. Itu maknanya suara ketuhanan dia dapat rasa gini. Itu di antaranya. Allah bagi begini tegaran dalam hati dia. Sebab tu dia katakan pada wali-wali Allah ni mereka seperti maksum. Bukan dia maksum, tetapi maksum di situ nisbah Allah berjaga dia. Maksudnya Allah beri peringatan. Contohnya dia nak buat jahat, Allah kata tak baik tu. Tak baik tu. Contohnya kita apa? Contohnya apa? Itu baik yang ada hal dari kita Hilyatul Awliya. Saya baru tengok sikit tadi kitab Hilyatul Awliya. Kitab Arab tu Hilyatul Awliya. Dia ada cerita bagaimana Ibrahim Adham berubah tu, salah satu dia berubah. Ibrahim Adham ni adalah seorang raja di Bakhrah. Dia seorang raja, dia duduk atas singgasana yang hebat. Atas tu pakai kain sutera. Tiba-tiba dia dengar suara yang berbunyi. Suara berbunyi apa? Mana unta aku duduk jalan tahta. Mana unta aku? Ayo aku hilang unta ni. Unta aku ni mana? Unta aku ni. Tu Abu Yazid terbodoh kamu cari unta di atas atap. Mana ada unta main di atas atap? Unta duduk dalam semok-semok tu. Maka orang tu berkata, aku ke bodoh, kamu ke bodoh. Kamulah bodoh, kata Ibrahim Adham dengan nada yang marah. Maka kata lelaki itu, kamulah yang bodoh, kerana kamu duduk dalam singgasana yang hebat dengan kain sutera. Kamu lupa dengan Allah, sedangkan Allah adalah raja segala-galanya. Kamu itu adalah makhluk Allah. Ketika itu gementar Ibrahim Adham. Itu bagi datang ketuhanan pada dia tu. Itu hanya wali-wali. Tu bila dia buat bermaksiat pada Allah, kelalaian dia itu Allah mai tegur selalu dia. Tu adapun kita pergi kat orang-orang bila kita nak buat jahat, kita rasa tak baik ni. Kita nak buat jahat pada orang, kita main tak baik ni. Itu ilham daripada para malaikat. Malaikat sentiasa berpesan pada telinga kita, tak baik kamu buat begitu. Adapun orang wali-wali, soal sir ketuhanan. Ini dah dimaksudkan dengan pengajaran yang ke-39. Abu Yazid dia berkata dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berkata begini. Kalau berkata begitu, tak boleh. Kerana Allah ni la huruf, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tak boleh begitu. Ilmu usulin sudah menunjukkan pengajaran, tak boleh kata begitu. Itu suara ketuhanan hanya wali-wali kekasih Allah sahaja yang tahu. Itu di antaranya. Jadi apa kata Abu Yazid? Itu di antaranya. Itu di antaranya. Ada juga dulu-dulu lah di Kelantan lah ada. Dia baca kitab ni dan dia kata Allah berkata, Abu Yazid berkata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah berkata, tak boleh, dia kena buat huraian juga. Takut panggil ada lisyubhat lil awami, ataupun ada syubhat di kalangan orang awam. Orang hak biasa dengar, orang hak ilmu agama ni tak apalah. Takut orang hak baru dengar, hebat Abu Yazid ni boleh bercakap dengan Allah. Oh hebat dia. Allah pula khabar dia begini. Hebat Abu Yazid. Tak boleh. Sebab tu dia ada keterangan tu di antaranya. Jadi apa Abu Yazid berkata? Ketika aku ketuk pintu Kaabah, aku berkata, hei Tuhanku. Ni suara ketuhanan dalam hati dia. Bukan ketuhanan suara di luar. Yakni, hei Tuhanku, apa suatu selamat agama. Maka menyuruh oleh yang menyuruh, ya Abu Yazid, selamat agama di dalam memelihara kesempurnaan janjimu, yang janji Tuhanmu. Yakni dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, apakah yang menyebab seseorang itu agama dia jadi selamat? Agama dia Allah Ta'ala akan pelihara agama dia. Bahkan agama dia ni sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka kata Allah, yakni suara yang menyeru, yakni kub batin ni, ya Aba Yazid, wahai Abu Yazid, iaitu selamat agama ni dengan kamu memelihara kesempurnaan janjimu dengan Allah. Apa janji Allah? Banyak. Dalam alam ruh lagi. Allah Ta'ala bertanya, adakah aku Tuhan kamu? Qalu bala. Anak-anak benih Nabi Adam pakai jawab belaka. Ya qalu bala. Kamu Tuhanku. Sami'na wa ata'na, aku taat begini. Jadi janji-janji Allah. Allah janjikan ibadah fardu begini. Kamu buat ibadah fardu, Allah akan balasan begini. Kamu buat ibadah begini, ada balasan dia. Maknanya menyempurnakan janji Allah, tuntutan Allah kepada kamu, insya-Allah Allah Ta'ala akan memelihara agama seseorang. Lebih lagi disebut oleh para ulama, iaitu dia memeliharakan yang sunat-sunat. Maka lebih tahqiq lagi menjaga agama. Itu di antaranya. Maknanya dengan kita memenuhi janji-janji Allah, Allah menyatakan kebaikan itu pahala begini, kebaikan ini begini pahala dia, maka kita tuntut. Sebab kita tahu ni, kita ni bersifat dengan sifat kehambaan, bukan kita sifat ketuhanan. Sifat kehambaan ini adalah sifat yang tidak mentadbirkan urusan diri dia sendiri, tetapi Allah yang menguruskan tadbir hidup dia sendiri. Allah yang menguruskan hidup dia, bukan dia mentadbirkan kehidupan dia. Menjadi suatu kesalahan bagi seorang hamba yang bersifat dengan kehambaan mengaturkan kehidupan dia begini. Dia atur kehidupan dia begini. Kita tak salah ada rancangan begini, masa depan begini, tak salah begitu. Tetapi yang melampau, melebihi masa depan, terlalu bimbang dengan kehidupan, itu dikatakan sebagai mentadbirkan kehidupan. Bila mentadbirkan kehidupan, maka sama sekali tidak masuk pada ayat Allah yang menyatakan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahui olehmu bahawasanya kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah ni, mereka ni la khauf, mereka ni tidak takut, mereka ni tidak berbimbang, wala tahzan, dan mereka juga tidak sedih apa yang nak berlaku sekarang ataupun akan datang, mereka tidak berbimbang. Itu di antaranya. Itu di antaranya disebut oleh para ulama, itulah benar-benar jalan-jalan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku berkata lagi, Abu Yazid berkata lagi, ni dia bercakap dengan Allah dengan suara sir ketuhanan tu. Hei Tuhanku, apakah suatu selamat iman? Tadi selamat agama, ni iman pula ni apa? Maka menyeru oleh yang menyeru, hei Aba Yazid, bermula selamat iman itu di dalam memelihara lidah daripada dusta, mengumpat dan daripada berkata yang sia-sia, yang tidak memberi faedah kepada akhirat. Bila begitu, cara nak selamat iman seseorang daripada menjadi nipis seperti kulit bawang yang digambar oleh Imam Ghazali, ialah memelihara lidah. Kerana lidah ini Yazid oleh yang kus. Lidah ini dia boleh meningkat keimanan seseorang, dia juga boleh mengurang keimanan seseorang. Mana yang lidah yang menyebabkan keimanan seseorang itu meningkat? Dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Dia berzikir ni. Tu. Ya, yang mana lidah itu dia banyak berzikir pada Allah dengan berselawat ke, dengan apa-apa percakapan baik, baca Al-Quran ke, maka lidah itu menyebabkan keimanan seseorang itu jadi subur. Tu. Dan bila iman jadi subur, maka dengan sendirinya keimanan itu terpelihara daripada ranjau-ranjau kejahatan ataupun ranjau-ranjau aulia, iaitu kekotoran jiwa. Itu di antaranya. Sebab itulah kata Abu Yazid Al-Bustami dalam kitab, dalam yang lain, dia kata sebab itulah dengan keimanan itu, padahal dengan nak menyuburkan keimanan itu, mestilah kamu terus melaksanakan kebaikan. Contohnya kita nak buat satu kebaikan, jangan kamu bertangguh, kata Abu Yazid. Kalau kita nak buat satu kebaikan, contohnya kita kata solat duha lah, ataupun kita nak solat duha, buat misal mudah solat duha, kita kata biar dululah,
esok-esok lah mungkin ada waktu. Jangan, kerana kamu menunggu kesempatan, masa kesempatan yang lain adalah suatu kebodohan yang telah memperangi jiwa kamu, kata Abu Yazid Al-Bustami. Kerana apa? Kerana amal yang baik itu, amal soleh itu, dia akan menyuburkan keimanan kamu itu dengan jawarih, apatah lagi dengan lidah. Jadi lidah ini salah satunya dan dapat memelihara keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Fudayl bin Iyad, lidah adalah rakyat yang paling nakal sekali. Raja hati ni raja. Rakyat hak nakal sekali adalah lidah. Lidah mudah nak kata orang gini. Lidah itu bahaya. Itulah Nabi SAW selalu sebut, bila waktu pagi semua anggota lain akan mengadu pada lidah. Ya lidah, jika kamu luruhlah kami, jika kamu bengkoklah kami. Dengan lidah, sebab lidahlah makan penapur. Dengan lidahnya orang terajang, dengan lidahnya orang katok pukul. Lidah itu di antaranya disebut Rasulullah SAW. Daripada mengumpat dan dari berperkata yang sia-sia yang tidak memberi faedah. Jadi salah satu nak selamat iman mesti memelihara lidah daripada berdusta, cakap dusta, cakap bohong. Tak boleh ni mengumpat. Ini semua perkara yang mengurangkan keimanan dan tidak selamat iman seseorang. Jika dia memelihara lidah dia, maka tentulah Allah Subhanahu wa taala akan memelihara iman dia. Itu di antaranya. Sebab keimanan adalah suatu mutiara yang sangat indah sekali. Jawab mungkin nakir pun dengan keimanan, dan bukan jawab dengan hak kita sekarang ni. Kalau orang tanya ma rabbuka, taubat lillah, kita akan jawab Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Kita tanya orang-orang yang tak buat ibadah, malah buat ibadah, kita tanya dia ma rabbuka, kita tanya dia, apa dia jawab? Allahu akbar. Dia akan jawab Allah sebagai Tuhanku. Tetapi bila dia masuk dalam kubur, bila malaikat bertanya ma rabbuka, apa dia akan jawab? La adri, la adri. Aku dah tahu. Itu gambaran yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab jawab dia soalan dia dalam kubur bukanlah jawab mengikut zahiriyah begini, tetapi menjawab dengan keimanan. Sebab tu Rasulullah banyak hadis Nabi SAW menceritakan supaya suburlah keimanan kamu dengan amal soleh. Lebih lagi kita lah di akhir zaman banyak fitnah di tengah agama, dengan kehidupan dunia mencabar, banyak lagi. Kadang-kadang kita bergaul dengan orang yang kadang-kadang tidak rajin buat ibadah, malah buat ibadah, kadang-kadang terpengaruh, banyak lagi. Maka dunia ini adalah suatu yang indah, yang cantik sama sekali. Kadang-kadang kalau tak jaga mudah tergoda. Itu di antaranya. Betul Rasulullah, ketika Rasulullah naik Isra Mi'raj, apa Rasulullah tengok seorang perempuan yang cantik, yang comel leteng sungguh. Rasulullah tanya, ya Jibril, siapa ini wahai Jibril? Maka Jibril kata, itulah Rasulullah kata, comel sangat perempuan ni, siapa ni? Anak gadis ni, siapa ni? Maka kata Jibril, itulah gambaran dunia begitu indahnya, yang mana ramai umatmu terpesona dan mereka ini abai dengan tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya itu untuk selamatkan iman. Jadi salah satunya jauhi perkata yang tidak berfaedah. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Maka aku berkata lagi, Abu Yazid berkata lagi ni, dia bercakap dengan Allah ni, cakap ketuhanan, sir ketuhanan ku hati, bukan cakap dengan mulut. Sir ketuhanan ni adalah hati ni. Yang aku berkata, hei Tuhanku, pada apa suatu selamat roh dan badan? Apakah yang akan selamat roh? Roh seseorang, badan seseorang, menyeru oleh yang menjuru, yakni Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Aba Yazid, selamat roh dan badan itu di dalam meninggalkan segala keinginan dunia dan segala kelazatannya yang dunia. Jadi salah satu nak selamatkan roh ni yang ada pada di tubuh masing-masing ni, dan begitu juga selamat badan,
Allah menyatakan kamu meninggalkan segala keinginan dunia, yakni keinginan dunia yang melampau. Itu maksudnya. Sifat fitrah manusia tak lari. Nak hak ni comel, nak gini, tak lari. Semua bernafsu belaka, hak begitu tak lari. Tetapi orang-orang yang nak menjalan hati ke hadratillah, orang-orang yang nak dekat dengan Allah, nak menjadi kekasih Allah, dia tahu bahawasanya dia bakal bertemu dengan Allah, dan dia juga akan menjadi dia itu kekasih Allah ataupun sebaliknya. Maka dia mesti menjaga keinginan dunia yang melampau. Keinginan dunia yang melampau yang dicela adalah meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah. Duk kejar dengan dunia, tetapi ibadah tak buat, zikir tak tahu ke mana, bahkan ibadah tak tahu ke mana, lalai pula. Ni bahaya. Dan kelazatannya dunia. Duk cari kelazatan dunia. Kalau nisbah makan, makan nak sedap lah ke sini, nak sedap, hak ni tak jadi, makanan sini tak jadi, hak sini sedap, awak kena pergi sini sedap, makanan ni sini jadi sedap. Duk makan sini, dalam maghrib habis waktu. Duk tunggu celup tepung lama ni, order dah mari lagi ni. Duk tunggu lama, habis waktu maghrib. Itu di antara, itu meninggalkan, orang panggil itu orang yang menjaga kelazatan dunia. Maknanya kalau dia masih lagi tidak jaga hak begitu, keinginan dunia yang melampau, yang mana lupa dengan Allah, maka roh dia, badan dia akan jadi letih. Bila badan letih, maka sudah tentulah nak buat ibadah dah gerak. Nak buat ibadah ni dak gerak, ni dak gerak. Sebab apa? Aduh, sakit orang saya. Sakit, ngantuk gini, bermacam-macam lagi. Itu kata Allah Azza wa Jalla di dalam hadis. Itu dalam dengan Abu Yazid Al-Bustami. Itu di antaranya yang perlu dijaga, kata Abu Yazid Al-Bustami. Jadi Abu Yazid dia bertanya, itulah yang akan selamat roh seseorang. Roh mesti dibimbing ke arah kebaikan. Badan juga mesti dibimbing ke arah kebaikan. Badan yang sehat akan mendatangkan ibadah yang baik. Itu di antaranya. Sebab itulah bila berkaitan dengan badan, Rasulullah nisbah pada makan, Rasulullah suruh jaga selalu. Rasulullah kata kalau mau makan tu, untuk badan kamu tu, kamu niat untuk kebaikan. Dia ni untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Ini banyak semua hak Abu Yazid sebut ni, hak dia bercakap dengan Allah secara ketuhanan ni, barang orang kekasih Allah belaka ni, barang orang panggil jalan-jalan aulia belaka. Sebab itulah mudah-mudahan kita termasuk juga dalam golongan yang disebut oleh Abu Yazid, dia bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Kata Ibrahim anak Adhan rahimahullahu taala, berpagi-pagi aku akan kebanyakan rijalullah ta'ala, yakni segala laki-laki Allah ta'ala, iaitu segala-gala laki awliya, Bukit Lubnan. Maka adalah mereka itu berpesan akan daku, bahawa engkau kembali kepada segala anak dunia, maka ajar olehmu mereka itu semuanya dengan 4 perkara. Barang siapa banyak makan, nescaya tiada mendapat ia lazat akan berbuat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa membanyak tidur, nescaya tiada mendapat ia akan berkat umurnya. Dan barang siapa banyak menuntut, ia akan kegemaran manusia, yakni kesukaan manusia, maka tiada mendapat ia kegemaran Allah. Dan barang siapa membanyak, ia akan berkata-kata yang sia-sia dan mengumpat, maka tiada keluar ia di dalam dunia atas agama Islam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain, amin ya rabbal alamin. Berkata dan kata Ibrahim Adhan, ni saya sepanjang juga ni. Kata Ibrahim Adhan ni dalam kitab Hilyatul Awliya ada pengenalan Ibrahim Adhan begitu panjang. Cuma banyaklah kata-kata Ibrahim ini. Ada seorang wali juga, wali Allah yang lebih hebat juga. Dia wali, pernah dia berkata, iaitu Ibrahim Adhan juga pernah berkata, iaitu ada beberapa perkara yang dipesan oleh Ibrahim Adhan.
Dia kata orang-orang yang banyak bercakap, kamu jangan harap dia akan mendapat kesedaran hati. Orang-orang yang banyak makan, jangan kamu harap kata-kata hikmah dia dapat. Orang yang banyak bergaul dengan manusia, melupai Allah, jangan kamu harap dia mendapat kemanisan dalam beribadah kepada Allah. Orang-orang yang cinta kepada dunia, yang melalaikan, jangan harap kamu jangan harapkan dia mendapat husnul khatimah. Orang-orang yang bodoh, jangan harap dan dia mendapat hidup hati. Orang yang pilih berkawan dengan orang-orang yang zalim, jangan harap mendapat kejujuran agama dia. Dan orang-orang yang mencari keredaan manusia, kamu jangan harap dia mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim Adham pun seorang waliullah yang hebat juga lah. Nanti insya-Allah kita kesambung balik kisah Ibrahim Adham tadi tentang Abu Yazid Al-Bustami, dan kisah-kisah para wali-wali Allah yang menarik boleh kita lihat dalam kitab Aran yang nama Hidatul Awliya atau Tazkirul Awliya atau Al-Asqaul Awliya. Semua mencerita perjalanan orang-orang soleh terdahulu, mereka ni sampai ke hadratillah, mereka itu hebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Ibrahim anak Adham rahimahullahu ta'ala, berbagi-bagi aku kebanyakan rijalullah ta'ala. Kata Ibrahim Adham, kita berhenti di situ. Apa yang kita dengar pada malam ini, mudah-mudahan ia bermanfaat pada kita. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberi taufik dan hidayahnya, membimbing kita ke arah jalan yang baik, sentiasa memelihara kita, sentiasa kita mendapat petunjuk Allah di mana saja kita berada. InsyaAllah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Carilah redha Allah, niscaya Allah Ta'ala kasih pada kita insyaAllah. Suatu hari nanti bila kita bertemu Allah Azza wa Jalla, insyaAllah akan letakkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali itu dulu pada malam ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi na'ika mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.